Program kita pada petang ini adalah untuk membincangkan tentang pengurusan harta pusaka yang mana merupakan satu perkara yang sangat penting ya, yang dibincangkan oleh masyarakat kita baik yang di luar bandar maupun yang di bandar, kerana harta pusaka sebenarnya merupakan satu perintah yang kita dapat lihat di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang mana meminta supaya hak-hak kepada waris itu diberikan dengan betul, dan di dalam menguruskan harta pusaka juga kita perlu melihat ya prosedur-prosedur di mahkamah ataupun luar mahkamah yang mana mungkin membenarkan keluarga si mati menguruskan harta pusaka dengan cara yang lain seperti hibah, wasiat dan sebagainya. Jadi untuk permulaan, saya akan mengajukan soalan kepada ahli panel kita, Encik Hasnul Hisham Hashim daripada pewaris. Mungkin Encik Hasnul Hisham boleh menjelaskan kepada pendengar apakah itu pewaris dan apakah yang dijalankan oleh pewaris, dan mereka pewaris ini sama seperti wasiah syok dan lain-lain entiti yang menguruskan harta pusaka. Silakan Encik Hasnul. InsyaAllah. Sebetulnya pewarisan tu, Doktor. Pewarisan. Pewarisan. Okay. Pewarisan Sdn Bhd. Okey, baik, pewarisan Sdn Bhd ini merupakan sebuah syarikat yang kita namakan sekarang ni fintech company, financial technology company, yang mana kita bernaung di bawah Malaysian Development Corporation di bawah program yang dinamakan sebagai Islamic IDE, Islamic Digital Economy pada MDEC. So pewarisan ni secara umumnya apa yang kita buat adalah sebagai technology provider yang mana kita menyediakan kepada orang awam untuk menyediakan dokumen pewarisan termasuk wasiat, hibah, pesanan kepada waris dan sebagainya. Dan juga kita juga membuat urusan pusaka itu secara online. Jadi permohonan pusaka boleh dibuat secara online. Yang mana kita sebagai penyedia platform ni akan menguruskan segala berkaitan dengan soalan dan sebagainya, documentation dan apa, dan kita akan bagi consultation kepada yang subscriber ni, sama ada anda boleh buat sendiri atau kita uruskan untuk submission, dan begitulah. Yang paling penting tujuan kita pertamanya adalah untuk memudahkan proses pengurusan pusaka ni, sebab kita pun tahu kebanyakan daripada kita ni kalau nak urus pusaka tu bergaduh berapa tahun tu baru nak urus pusaka, dan ada banyak kes-kes yang berlaku sehingga bergenerasi tak hilang lagi dia punya pergaduhan tu. Jadi ini kita risaukan kerana pertamanya dalam harta pusaka tu terlibatnya hak-hak waris. Kita takut ada yang termakan harta batil dan sebagainya kan. Yang ini yang kita wariskan pada anak cucu. Jadi kalau boleh kita sebagai pewarisan sebagai pewarisan ni kita nak menjadikan satu platform yang mudah untuk semua orang. Begitulah kiranya secara ringkasannya tu. Okey, terima kasih di atas penjelasan tadi daripada Encik Hasnul Hisham Hashim daripada pewarisan ya. Yep. Okey, jadi dia lebih merupakan satu platform untuk memudahkan pengurusan harta pusaka Ya, baik, termasuk betul. secara online. Betul. Okey, itu kita buat pengenalan lah. Pengenalan. Seterusnya kita pergi kepada Syahmi, Encik Syahmi Zaman daripada MAHA, pengamal undang-undang yang sudah lama dalam bidang undang-undang ini. Jadi boleh tak Encik Syahmi jelaskan apa peranan MAHA dalam menguruskan harta pusaka di Malaysia terutamanya? Baik, terima kasih kepada Dr. Fauziah dan terima kasih kepada pihak penganjur dan terima kasih kepada Majlis Dakwah Negara dan Ahli Dewan Wanita dan semua hadirin yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, datuk-datuk dan datin. Dan untuk menjawab soalan Dr. Fauziah berkenaan dengan peranan MAHA lawyers di dalam menguruskan harta pusaka ialah kami selaku peguam bela, peguam cara di Mahkamah Tinggi Sivil dan juga peguam syari'i di Mahkamah Syariah, kami menguruskan kes-kes yang nilainya adalah 2 juta ke atas
yang mana kes-kes yang bernilai harta pusaka bernilai 2 juta ke atas akan dibawa ke automatik dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil dan di Mahkamah Syariah untuk permohonan mendapatkan sijil faraid. Biasanya pejabat pusaka bila dah ada banyak lapisan kematian yang si mati yang asal meninggal, kemudian ada lagi waris-waris lain meninggal, maka pejabat pusaka biasanya minta kita refer kepada Mahkamah Syariah. Jadi kita akan biasanya kita akan sediakan kiraan faraid yang berlapis-lapis tu, munasakhat, itu kita filekan di Mahkamah Syariah. Jadi untuk kes bernilai 2 juta ke bawah, boleh juga nak gunakan peguam untuk sebab peguam ni akan menjadi pemudah cara untuk difilekan permohonan di pejabat pusaka. Sebab kadang-kadang si mati dia ada nak mengenal pasti waris, nak mendapatkan dokumen yang betul, nak mendapatkan sebab kalau dokumen dari pejabat tanah pun ada banyak, ada carian rasmi, carian persendirian. So kalau di Johor ada 4 jenis carian. So kadang-kadang ia memerlukan kepakaran dan kadang-kadang si mati pun meninggalkan banyak harta dan kita nak dapatkan dokumen harta daripada bank, daripada institusi tertentu. Jadi daripada insurans contohnya, biasanya mereka akan respon kalau peguam yang hantar surat. Itu untuk peringkat awal. Terima kasih, Doktor. Okey. Terima kasih Encik Jami di atas penerangan yang ringkas tadi. Jadi saya berbalik kepada Encik Hasnul tentang pengurusan harta pusaka. Jadi setakat ni boleh tak kongsikan pengalaman pewarisan dalam menguruskan harta pusaka setakat ni, kes apa yang paling tinggi contohnya, ya, ataupun latar belakang kes, adakah daripada mereka yang meninggalkan harta yang kita katakan banyak ataupun yang boleh kata biasa tapi menggunakan khidmat pewarisan untuk menguruskan harta pusaka. Okey, baik. Pertamanya apabila kita membincangkan pasal harta pusaka ni, kita perlu mengenal pasti apakah itu pusaka. Jadi banyak orang pun ada banyak pemahaman berkenaan dengan pusaka. Tetapi secara ringkasnya itu, pusaka ni apabila meninggalnya seseorang itu, maka apa yang ditinggalkan olehnya yang berharga itu adalah pusaka. Termasuklah yang ada geran dan tak ada geran. Kebanyakan orang memikir harta pusaka ni hanyalah rumah, tanah, kereta yang bergeran, akaun bank dan sebagainya. Tetapi mereka juga lupa bahawa harta pusaka tu termasuk jugalah dengan ternakan. Kalau dulu mak-mak kita yang menyimpan collection pirate ni, itu pun termasuk dalam pusaka sebab berharga. Jam-jam yang mahal tu. Jadi itu semua adalah pusaka. Cuma perbezaannya dekat situ adalah yang harta yang tidak bergeran ni kita biasanya buat pembahagian sendirilah. Cuma yang bergeran ni kita terpaksa melakukan proses untuk murah pusaka di institusi yang diiktiraf untuk mendapatkan yang paling penting itu surat kuasa tu. Jadi untuk harta nilaian ni, inilah nilaian harta yang bergeran saja yang dikira atau mempunyai buku akaun dan sebagainya yang official. Jadi harta-harta seperti ini sebagai contohnya macam di bawah nilai 2 juta tersebut, sebenarnya di dalam akta telah dinaikkan kepada 5 juta, tetapi dari segi implementation dia tu masih belum lagi 2 juta untuk harta yang 2 juta ke bawah dengan syarat memiliki hartanah yang ini boleh dibuat permohonan di pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil ni biasa berada dekat dengan pejabat tanah lah. Kalau di daerah macam Selangor ni dia ada bangunan di Baasingan di Bukit Raja sebagai contoh. Untuk harta yang tidak mempunyai hartanah tetapi nilaiannya di bawah 600,000, yang ini di bawah kuasa amanah raya. Dan juga kalau lebih macam Tuan Syami cakap tadi, kalau lebih pada 2 juta, ini kena difailkan di Mahkamah Tinggi. Itu antara dia punya background lah untuk pengurusan harta pusaka ni. Jadi pengalaman, tadi Doktor jelaskan pengalaman. Pengalaman harta pusaka ni pelbagai. Sebagai contohnya, sewaktu saya menjadi kaunselor untuk pusaka ni, saya telah dijemput oleh sebuah keluarga untuk mendapatkan muafakat waris. Yang mana harta dia tak dari segi faraidnya sangat mudah. Maknanya harta pusaka tu hanya kepada adik-beradik semata-mata, ada 5 orang adik-beradik. Tetapi yang rumitnya di situ adalah pasal 13 tahun yang lalu arwah ayahnya meninggalkan sebanyak 70 ekor lembu. Kan? Jadi 70 ekor lembu, bayangkanlah kalau sekarang seekor dalam dululah kalau 13 tahun mungkin dalam 4,000 ada tu, kali 70 dah suku jutawan tu. Tapi hanya seorang saja yang mengambil hak ini. Jadi adik-beradik lain tak puas hati. Jadi benda ni berlaku balas dah 13 tahun. Yang saya rasa sedikit terasa sesuatu pasal saya minta yang abang dia tadi tu hadir. Kerana yang hadir tu hanyalah adik-beradik dia yang lain.
tetapi adik-beradik di sini tak ada contact number. Dan akhirnya dapat contact number tu melalui grup sepupu. Jadi kita dapat bayangkan sampai 13 tahun tu beraya-raya memang tak ada pergilah beraya tu. Jangankan nak beraya tak. Jadi 13 tahun tu silaturahim mereka memang dah habis, tapi alhamdulillah atas perbincangan tu. Pertamanya kita kena faham 13 tahun yang dulu 70 ekor lembu, kalau nak difaraidkan pada pembahagian faraid ini, kita nak kira berapa kilo daging sekilo pada waktu tu harga dia. 70 ekor pula tu yang mana jual beranak dan sebagainya tu ada hak waris-waris yang lain, dan jika salah seorang pada waris ni tak ada bawa, maka haramlah yang dimakan oleh abang tadi tu. Jadi ini alhamdulillah sebab dia ada beberapa harta yang pusaka yang lain yang masih belum dibuat permohonan. Jadi muafakatnya tu kita terangkan sedikit hukum dan sebagainya. Muafakat ni kita dapat supaya waris-waris lain melepaskan hak lembu tadi dan mereka dapat harta yang lain. Dan ada juga yang kes yang satu lagi yang saya pernah menghadapinya, iaitu di kalangan waris-waris ni pada mulanya, pada asalnya rumah milik arwah ayah ni telah diserahkan secara muafakat oleh adik-beradik ni kepada adik yang bongsu sekali. Tetapi bila pengurusan pusaka tu tak berlaku, sebab ni sekarang ni dari segi syarak dia telah berlaku sah. Sebab adik-beradik waris ni dia telah melepaskan hak dengan redha. Tetapi disebabkan dokumentasi tak dibuat, pengurusan pusaka tak buat, surat kuasa tak buat, tukar nama tak dibuat, maka apa yang berlaku selepas generasi kedua baru nak buat, maka yang meninggal yang di atas mak ayah mereka dulu yang bersepakat tadi tu dah jatuh kepada anak mereka ni, dan ini dah bertambah warisnya sebanyak lebih kurang dalam 20-30 orang, dan ada di kalangan mereka tu tak setuju untuk melepaskan. Dan yang ini yang telah berlaku. Jadi apa yang kita buat pada masa tu, kita berjumpa dengan waris-waris tersebut untuk mendapatkan dia punya persetujuan untuk melepaskan hak, sebab ayah dan ibu ayah mereka dulu dah muafakat untuk melepaskan hak pada makcik mereka yang bongsu ni. Tapi ada seorang yang nakal sikit tu, dia nak sedikit imbuhan lah, bukan sedikit, banyak, 50,000 dah ni. Jadi bila saya pergi ke sana, saya terangkan, okey, pertamanya tuan, worst case scenario dalam geran tanah ni akan terdapat nama tuan. Tanah tak sampai 1 ekar pun akan ada nama tuan dalam geran tanah ni, sebab saya tak nak maksu ni makan harta batil. Jadi dalam geran tanah tu tuan punya bahagian adalah sebanyak 1/50. Maka telah saya convertkan dia menjadi kaki persegi. Untuk hak tuan ni dapat dalam sekitar 20 kali 10 kaki persegi saja. Jadi bila dia tak faham, sebenarnya masing-masing merasakan ada hak ni, yang nak minta sampai 50,000 untuk mendapat hak. Tapi kalau 10 kali 20 kaki persegi tu nak buat apa? Kan? Tak boleh buat, nak pondok pun tak dapat. Jadi ini bila dia dah merasakan macam tak berbaloi untuk dia ni, jadi maka dia lepaskan hak, dan saya pun kata tak apa tuan lepaskan hak ni, insya-Allah harta ni jadi mata manfaat, dan saya akan minta maksu tuan ni supaya memberi sedikit imbuhan lah sebagai sagu hati. Kena tak faham. Ada juga yang kes yang pernah berlaku bila ada seorang waris yang datang marah-marah pada, untuk dia marah pada pakcik-makcik dia kerana tak dapat harta pusaka datuk dulu. Dia kata, saya ni tuan sebagai seorang waris, patutnya saya dapat harta pusaka sebab bapa saya pun anak kepada datuk saya. Kenapa saya tak dapat? Pakcik dan makcik yang ambil semua harta tanah-tanah datuk ni. Jadi bila saya semak semula faraidnya, bahawa bapa dia telah meninggal terlebih dahulu daripada datuk. Maka dari segi faraid itu memang dia tak dapatlah. Tapi ini yang kefahaman macam ni yang kita risau, pasal ini yang menyebabkan berlaku pergaduhan, pecahnya silaturahim dan sebagainya. InsyaAllah ada itulah sedikit sebanyak yang saya dapat share. Pertamanya, masalah kita yang berlaku sekarang kerana tak faham faraid itu sendiri, dan tak faham macam mana cara nak menguruskannya tu. Jadi dan kebanyakan orang Melayu ni kalau boleh nak biarkan harta pusaka tu sebagai pusaka konon-kononnya supaya setiap waris tu dapat menikmati hasil. Tetapi apa yang berlaku kebanyakannya itu menjadi harta yang terbiar yang tidak dapat dimanfaatkan langsung, dan untuk tujuan pembangunan pun payah pasal nama terlampau banyak. Ada satu geran saya jumpa bahagian orang ni satu bahagian daripada 350. Jadi dia dalam tanah yang 1 ekar. Jadi dia sendiri pun tak tahu tanah dia kat mana tu. Ini antara benda-benda perkara yang telah berlaku, dan kita sebagai pewarisan ni kalau boleh kita nak membetulkan semula stigma masyarakat, betulkan memudahkan cara pengurusan harta pusaka dan pewarisan. Sekian Dr. Terima kasih Cik Asnul. Alhamdulillah kerana kita dapat mendengar pengalaman pengurusan harta pusaka yang menarik sebenarnya. Dan saya akui bahawa antara perkara yang menjadi isu dalam masyarakat kita sekarang adalah ketidakfahaman yang jelas tentang faraid. Ada yang beranggapan bahawa faraid itu seperti budaya, cuma custom yang diwarisi daripada datuk nenek.
dan ada Betul, yang betul-betul faham ya bahawa ini adalah ajaran Al-Quran yang mana kita mesti laksanakan mengikut apa yang telah dilandaskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, betul. apa ni, itulah yang kita nampak masyarakat hari ini ada yang beranggapan bahawa asal mereka bernama waris maka semua berhak menerima, walahan ada kategori-kategori tertentu kan yang Betul, layak betul. mendapat, yang akan terkeluar bila ada waris yang lebih kuat dan sebagainya. Okey, Betul, terima betul. kasih Cik Asnul. Sekarang kita pergi Sama-sama. kepada Cik Syahmi. Perbincangan kita dah makin panas sekarang. Bagi Cik Syahmi sendiri sebagai peguam kan, saya difahamkan oleh beberapa orang rakan ada masanya bila untuk menguruskan harta pusaka ni kalau tidak ada dokumen yang cukup, contohnya surat kematian dan sebagainya, maka pihak peguam yang menguruskan harta pusaka ni kadang-kadang terpaksa pergi ke tanah kuburan untuk ambil gambar batu nisan dan sebagainya kan. Jadi kenapa perlunya kita buat prosedur serumit ini? Cik Syahmi, boleh jelaskan kepada para pendengar? Baik, terima kasih kepada Dr. Fauziah selaku moderator majlis. Ya betul, memang ada kes-kes klien kami yang kami terpaksa pergi ke tanah kubur ambil gambar batu nisan. Sebab apa? Sebab si mati contohnya, dia pernah ada klien kami yang si matinya meninggal masa Perang Jepun, iaitu pada tahun 1942. So dalam keadaan macam tu, kita tak ada lagi sijil kematian. Dalam keadaan macam tu, kita terpaksa pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk dapatkan death declaration, untuk mengesahkan kematian si mati ini. So daripada situ, bila kita bawa kes ke Mahkamah Tinggi Sivil, dia akan ambil tempoh masa yang pertama. Dan kedua, memakan kos. Ya, betul. Walaupun kes di Mahkamah Sivil, dia lebih efektif dan efisien sebab dia sudah melalui proses, kita hanya perlu buat e-filing dan semuanya berlaku secara online. Namun masih dia akan memakan sedikit masa. Dan masalah yang berlaku ialah apabila si mati dia tak menyimpan dokumen-dokumen dia secara teratur. Contohnya dia simpan sebahagian dokumen di tempat lain, sebahagian dokumen di tempat lain. Ada yang kehilangan, contohnya surat beranak kehilangan ataupun surat beranak kehilangan, dan dia tidak menyimpan dokumen. Sepatutnya kita bila kita sudah ada harta geran apa semua, kita simpan dalam satu folder. Dan di dalam folder itu juga kita simpan wasiat kita. Ataupun contohnya di dalam wasiat itu kita simpan juga, kita tulis di dalam wasiat itu di manakah kita letakkan nombor password untuk crypto account contohnya, ataupun Bitcoin, ataupun apa-apa yang bernilai. Sekarang ni bukan sahaja rumah, kereta sahaja yang bernilai. Sekarang ni macam-macam. IP, trademark, semua itu adalah bernilai. Cap dagang dan sebagainya. Jadi apabila tak cukup dokumen, jadi kita perlu dapatkan sijil kematian di Jabatan Pendaftaran Negara. Dia akan memakan kos dan juga memakan masa. Dan itu adalah masalah yang timbul. Tetapi kadang-kadang harta seperti apartmen ataupun flat contohnya, dia kadang-kadang dia dibeli daripada pemaju dan pada masa itu geran strata masih belum dikeluarkan. Jadi diperlukan peguam ketika itu untuk kita dapatkan nombor geran yang terbaru. Jadi semua itu memerlukan proses dan ianya sememangnya ada proses-proses dan memakan masa. Okey, terima kasih Cik Syahmi. Jadi untuk soalan seterusnya kepada Encik Asnul, saya melihat sekarang ni satu trend di mana ada masyarakat yang kurang faham bahawa pensyariatan harta pusaka, hibah, wasiah semua itu sebenarnya adalah untuk memberikan keadilan kepada semua waris. Yang mana tidak dapat harta pusaka digalakkan membuat wasiat, ya. Dan selain daripada wasiat ada juga digalakkan dibuat secara hibah. Okey, tapi saya melihat dalam masyarakat kita sekarang ada trend mereka cuba buat hibah, mereka cuba buat wasiat semata-mata untuk mengeluarkan ahli-ahli waris yang tertentu. Contohnya, maaf saya nak menyebut, saya pernah dapat soalan, apakah perlu kita memberikan harta pusaka kepada ibu bapa? Adakah perlu kita bagi harta pusaka kepada abang si mati ataupun adik si mati dan sebagainya kan? Yang mana memang kita nampak bahawa ada ketidakfahaman dalam masyarakat kita tentang siapa yang lebih berhak, siapa yang akan terkeluar dan sebagainya. Jadi saya nak minta pandangan Cik Asnul, bagaimana dengan sikap ataupun trend masyarakat kita ni yang cuba membuat hibah contohnya ataupun wasiat semata-mata untuk menolak waris-waris yang sepatutnya dapat.
Ini contohnya ibu bapa, suami, isteri kan. Anak Yep. tu boleh jelaskan tak pada masyarakat kita? Okay, baik. Pertamanya dalam pengurusan pusaka ni atau nak mewariskan sesuatu ni, dalam surah, kalau tak silap saya dalam surah An-Nisa ayat 12 ya, Allah telah mengatakan bahawasanya pembahagian ni, wasiat dan sebagainya hendaklah kita buat secara adil dan tidak memudaratkan waris. Ya. Ada keperluan hibah tu tertentu, tetapi sebagai orang Islam, kita ni tertakluk pada syarak dan kita kena meletakkan faraid itu nombor satu dahulu. Ya, kerana Allah pun telah menerangkan di situ, anda tidak tahu, kamu tidak tahu yang siapa yang akan memberi manfaat kepada kamu. Ya, sebagai contohnya ada kes yang pernah diceritakan kepada saya bahawa mula-mula ibu ni nak hibahkan rumah ni kepada anak perempuannya, kerana anak lelaki dia tu lebih orang kata pada isteri. Jadi mak ni rasa tak senang hati, rasa sakit hati dan sebagainya, atau pusaka tak nak bagi pada anak lelaki, sedangkan anak lelaki tu kita tahu waris dia yang kuat tu. Jadi apa ashabul furuj ni, apa orang kata yang penghijab ni, asabah kan. Dia tak nak bagi pada anak lelaki dia nak hibahkan pada anak perempuan dia. Dan dia bertanya kepada salah seorang pakar pusaka yang saya kenal lah ya. Dan pakar pusaka ni mengatakan pertama tak ada masalah nak buat hibah ni. Anda masih hidup, harta anda punya suka. Nak bagi pada siapa pun tak ada masalah. Tetapi kalau sudah dihibahkan, maka apa kata kalau yang berlaku nanti yang anak ni kembali semula pada ibu dia, menjaga ibu dan sebagainya. Apa yang berlaku? Adakah anda rasa adil kat situ? Dan 10 tahun lepas tu anak dia betul bercerai dengan isteri ni tadi dan dia balik jaga mak dia dengan penuh kasih sayang dan sebagainya, dan sebab tak buat hibah lagi sebagai contoh. Jadi kita tak tahu siapa yang akan beri manfaat. Anak perempuan tadi pula yang apa orang kata yang ikut suami kan, tak dapatlah menjaga anak ibunya dan sebagainya. Jadi pertama sekali apabila kita nak buat tentang bila kita buat dokumen pewarisan sebagai contoh, saya selalu nasihatkan pertamanya tinggalkan hak faraid terlebih dahulu. Yang lain-lain tu sama ada anda nak buat hibah dan sebagainya itu bergantung kepada keperluan. Sebagai contohnya kita punya anak angkat kan, itu adalah kritikal sebab di dalam faraid itu dia tak ada hak faraidnya, maka bolehlah dihibahkan. Kalau nak buat wasiat pada ibu dan ayah dan sebagainya pun boleh, tetapi tertakluk kepada wasiat 1/3 dan dipersetujui oleh waris-waris faraid yang lain. Kalau tak setuju, sebab orang pun tak faham wasiat ni apa. Dia banyak belajar daripada drama TV pukul 7. Jadi wasiat kita biasa tengok kan cerita-ceritanya tu. Ayah anda wasiatkan kita ni satu rumah banglo atau satu tanah kepada waris faraid. Yang mana ni kalau waris faraid lain tak setuju, maka tak jadi. Jadi wasiat tu sendiri dalam Islam tu adalah wasiat untuk tujuan sedekah dan untuk diberikan kepada waris faraid, waris yang bukan dalam waris faraid, yang tak ada hak dalam waris faraid, tertakluk kepada 1/3 daripada jumlah harta. Maka tak lebih daripada itu. Ada 3 biji emas, sebiji emas saja boleh bagi. Jadi pada saya yang tren-tren hibah pula telah menjadi sangat popular. Ada hibah takaful dan sebagainya. Kalau sebagai contoh, kalau hibah takaful ni menghibahkan sejumlah pampasan kepada isteri, sedangkan dia sendiri masih berhutang. Jadi dia punya perancangan pewarisan tak lengkap. Kalau dah hibahkan kepada isteri, katalah 300,000 sebagai contoh, tetapi apabila dia meninggal tidak menjadi kewajipan isteri dia untuk melangsaikan hutang-hutang suami. Ini bisik pula pada isteri tu, abang dah hibahkan ayang ni sejumlah wang, nanti kalau abang meninggal ayang settlekanlah hutang-hutang abang ni. Itu tak menjadi kewajipan pada isteri untuk menyelesaikan. Itu dah jadi hadiah. Tidak menjadi kewajipan, dah tak berdosa pun dia tak selesaikan hutang tu. Kerana apa yang dihukumkan tu sekadar tirkah peninggalan aja. Maksudnya kalau bila dia meninggal tu banyak itu je wang boleh selesaikan hutang, itu sajalah yang boleh diselesaikan. Jadi sebelum kita buat perancangan yang kita kena pastikan pertamanya adalah kita kena pasti waris faraid kita kenal pasti sama ada kritikal tak dalam struktur faraid kita tu, ada anak angkat atau tidak, atau ada kahwin lebih atau tidak. Dan ada yang berkahwin dua ni, yang isteri pertama dah 20 tahun duduk bersama tapi tak ada anak. Ada sebuah rumah dan sebagainya. Kahwin kedua ada isteri muda pula ada anak, bila dia kahwin dapat pula anak lelaki kat situ dan dia tak ada waris lain. Maka kalau kata kita ikut kan, kalau 1/16 setiap isterinya tu, yang balance 14/16 tu kepada anak lelaki, maka bahagian isteri yang kedua ni nampak lebih. Jadi inilah, jadi kalau nak buat perancangan tu kita tengok, kita nak menjaga isteri kita yang pertama dari segi faraid ini begini, kita perlu bagi apa orang kata mungkin hibahkan rumah dan sebagainya. Isteri kedua mungkin kita hibahkan takaful dan sebagainya. Jadi ini pertamanya perancangan pewarisan tu yang jadi masalah. Tetapi kita nak membuat dokumen dan sebagainya tidaklah berdasarkan kepada perasaan semata-mata, kerana di kemudian hari itu akan jadi masalah
akan jadi pergaduhan. Kalau katalah di kalangan waris-waris kita, waris faraid ni, kalau kita hibahkan semua pada isteri sebagai contoh, yang menguruskan jenazah kita besok pun bukan siapa, adik-beradik kita juga. Yang waris-waris mungkin ada waris-waris faraid ni juga mungkin, dan diorang tak dapat satu sen pun kan. Jadi kita bayangkanlah dekat sini kan. Jadi kita tak tahu siapa yang manfaat pada kita, kita ikut apa saja yang telah digariskan oleh Islam, oleh Allah SWT pada kita, dan kita ikut itu, insya-Allah semuanya akan baik-baik belaka. Okey. Terima kasih Jasnul untuk penjelasan yang jelas yang mana menunjukkan bahawa sebenarnya tunggak utama dalam pengurusan harta pusaka sebenarnya adalah keadilan. Keadilan. Dan begitu juga dengan hibah, wasiat dan sebagainya, bukanlah bertujuan untuk mengenepikan waris-waris yang berhak, tetapi lebih kepada kita memberikan hak mungkin seperti anak angkat yang tidak mempunyai langsung hak dalam harta pusaka. Jadi semoga penjelasan yang Encik Asnul Hisham berikan tadi dapat memberikan sedikit pencerahan kepada pendengar kita. Dan kalau saya tengok list soalan ni dah bertambah soalan, tapi saya minta para pendengar bersabar dulu sebab kita akan buka. Saya akan bacakan soalan insya-Allah pada pukul jam 3.30 lebih kurang untuk beri, ataupun 3.40 untuk berikan masa untuk ahli panel kita menjawab nanti. Okey, Encik Syahmi. Soalan saya sekarang yang banyak saya dapat daripada sahabat-sahabat FB ataupun rakan-rakan yang mana mereka menimbulkan soalan, contohnya surat kuasa dah dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa, kemudian pembahagian harta pusaka pun dah dikeluarkan, contoh okey, berapa hak isteri, berapa hak anak lelaki, anak perempuan sebagainya kan, tapi masih ada pihak-pihak yang tidak mahu menerima pembahagian yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa ini. Macam Encik Asnul Hisham katakan tadi, ada yang nakal, quotation tu kan, tak nak terima sebab saya ni lelaki, saya patut dapat lebih apa semua kan, walhal dia bukan anak lelaki, mungkin cuma cucu lelaki, anak saudara lelaki dan sebagainya kan. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh waris-waris yang menghadapi kemelut macam ni? Surat dah di tangan mengatakan bahawa ini bahagian untuk isteri, anak lelaki, anak perempuan, ibu, ayah dan sebagainya, tapi masih ada pihak yang menafikan, tidak mahu menerima surat kuasa yang telah dikeluarkan ni. Apa yang boleh dilakukan Cik Syahmi dalam hal ni? Baik, terima kasih kepada Dr. Fauziah di atas soalan tersebut. Jadi untuk menjawab soalan ni, sebenarnya surat kuasa kalau kita panggil menurut undang-undang surat kuasa mentadbir ataupun letter of administration. LA itu, surat kuasa mentadbir itu dia masih belum lagi kita boleh bahagikan lagi. So apabila kita sudah dapat, pentadbir sudah mendapat surat kuasa untuk menguruskan harta pusaka, jadi apabila dalam kes yang Dr. Fauziah ceritakan tadi sudah ada pertikaian, pergaduhan di antara waris, macam mana nak bahagikan harta. Jadi kalau ada pertikaian, kita tak boleh nak bahagi secara sama rata, ataupun rumah banglo sekian-sekian tak boleh nak diberikan kepada adik bongsu, ada orang nak syarikat saham syarikat, ada orang nak kereta Porsche. Jadi tak boleh nak bahagi, tak boleh nak ada kesepakatan. Jadi nak tak nak kita sebagai Muslim, kita kena kembali kepada hukum Quran, undang-undang Islam iaitu undang-undang faraid. Jadi kita perlu apabila jadi kalaulah pertikaian, pergaduhan itu berterusan dan dia memakan tahun dan bertahun-tahun, ada pula yang meninggal dunia aksiden ke ataupun muda stres, sakit jantung, ada yang meninggal, jadi dia sudah menjadi lapisan waris kematian yang baru. Jadi perlu pula tambah kos untuk pergi ke mahkamah tinggi syariah untuk dapatkan perakuan faraid. Sebab dia bila semakin banyak orang meninggal dunia, dia semakin rumit. Sebab kita nak kena dapatkan dia punya sijil kematian dan dia punya sijil kahwin, dia punya anak-anak dia pula. Sebab bila ni ada anak, lepas tu kalau dia ada seperti Sol, dia ada 2-3 isteri, jadi kita kena dapatkan semua. Dan kalaulah isterinya pula ada yang berkahwin di selatan Thailand, maka kita perlu dapatkan lagi, perlu ada pengesahan kematian, pengesahan pernikahan di luar negara. Jadi dia makin rumit. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, maka senang kita terus pergi ke faraid. Jadi waris-waris kena ikut faraid. Cuma dia akan memakan masa. Kenapa tidak si mati dia ada kesedaran mengenai apa masalah yang akan timbul, buat dahulu wasiat. Ataupun kita ada mekanisme yang lain di dalam pengurusan harta. Jadi kita perlu jumpa kepada pakar dan kita ceritakan masalah, ceritakan aset, dan kita boleh berikan nasihat yang sesuai kepada individu yang tertentu. Terima kasih. Okey, alhamdulillah, terima kasih di atas jawapan itu tadi. Sekarang kita pergi kepada Encik Asnul Hisham semula. Sebab banyak isu yang timbul sekarang bila saya tengok soalan yang bukan di chat tu. Okey, ada yang berpendapat Encik Asnul apa ni harta pusaka ni boleh dibagikan sama rata katanya. Kan?
Tapi ada juga ustaz saya pernah baca mengatakan kalau nak bagi sama rata tu bagi masa hidup. Kan? Jangan kita kata bahagi sama rata tu selepas saya mati. Sedangkan bila kita mati maka harta yang kita tinggalkan sedikit ataupun banyak automatik menjadi harta pusaka. Dan harta pusaka tertakluk pada hukum faraid sepatutnya. Kan? Jadi boleh tak Cik Asnul jelaskan sikit macam mana isu bahagi sama rata ni? Yang mana sebenarnya lebih baik? Dia sebenarnya apa yang disebutkan itu tidaklah tak betul tetapi tidak juga tepat. Pertamanya dalam faraid itu yang kita nak tahu pertama adalah bahagian hak masing-masing. Tetapi tertakluk kepada waris-waris dalam kitab faraid pun dalam hujungnya itu disebut apa yang dinamakan sebagai at-takharuj. Maknanya harta pusaka ni boleh disepakati bagaimana pembahagiannya. Mana masing-masing dah tahu bahagian. Okey, saya dapat 2 bahagian sebagai contoh, saya anak lelaki, adik perempuan saya dapat 1 bahagian. Tetapi saya tahu tanah kat sini dekat kampung ni dekat sebelah rumah adik ni tak manfaat kepada saya. Saya duduk di Kuala Lumpur dah jadi orang KL orang kata. Jadi apa salahnya saya sedekahkan kepada adik saya? Bahagian saya ni awak ambil lah. Kan? Muafakat antara waris dan ataupun bahagian kita bagi sama rata. Tak ada masalah sebab dalam at-takharuj ni maka yang paling penting tahu bahagian faraid masing-masing dan boleh bersepakat sama ada nak menghadiahkan, sama ada nak jual apa orang kata nak jualkan bahagian, nak tebus bahagian dan sebagainya, semua boleh. Yang paling penting sekali waris-waris yang berhak itu boleh muafakat. Syarat muafakatnya adalah waris-waris tersebut bukan berumur lah syarat dia. Jadi kalau berumur kita tak boleh muafakat dia, kita kena simpan hak dia sedemikian. Banyak tu kita simpan. Dan boleh juga berlaku tak bersepakat tetapi orang waris faraid ini memiliki bahagian yang besar kerana kalau dibuat keputusan sekalipun tak melibatkan bahagian yang memiliki bahagian yang kecil ni. Dia pun boleh dia kata nak bagi sama rata bahagian yang besar. Yang kecil itu dia tak sepakat pun boleh juga. Sebab dia dapat lebih daripada apa yang hak dia. Jadi tak ada masalah sama ada pembahagian harta pusaka tu nak bagi semasa masih hidup. Kalau masih hidup dah tak jadi pembahagian harta pusaka, itu dah jadi hibah. Maknanya pemilik harta membahagikan sama rata. Kalau selepas kematian ni maka dia punya by default adalah faraid. Kalau tak bersetuju balik pada faraid. Tetapi kalau untuk selepas tapi kalau muafakat maka boleh dimuafakatkan dan waris-waris tersebut setuju. Sebagai contoh antara harta-harta yang kita boleh muafakat ni, sebagai contoh sebiji kereta tu nak difaraidkan siapa dapat steering, siapa dapat rodanya, kan dah jadi complicated dekat situ kan. Maka boleh muafakat bagi kepada adik ni, kita pun tak nak kan contohnya. Begitulah secara ringkasnya. Okey, alhamdulillah. Maksudnya di dalam isu boleh tak bagi sama rata ni sebenarnya dia adalah bergantung kepada mutual consent ataupun persetujuan bersama ahli waris ya. Yang penting mereka tahu bahawa mereka sepatutnya dapat contohnya 2/3, 1/3. Tapi kalau dia setuju untuk diberikan sama rata maka dibolehkan ya. Dibolehkan. Tambahan sedikit. At-takharuj itu pun adalah sebahagian daripada ilmu faraid. Ya. Seperti yang macam kita pernah dengar kadang-kadang nenek dapat ya, sebab ibu dengan bapa itu adalah waris yang memang akan dapat ya harta pusaka, dan ada yang kata tak apalah saya bagi semua kepada cucu kan. Jadi yang penting hak dia diberikan dan kemudian dia nak berikan kepada cucu tu tak apa kan, tapi tak apa, tak salah. Ya, jangan nafikan hak dia sebagai ibu ataupun ayah kepada si mati. Ya. Biasa tu doktor tak susah sikit nak terjadinya tu. Biasa dia nak ambil orang lagi adalah. Okey, betul. Tapi alhamdulillah saya pernah jumpa kes yang memang bagi kepada cucu semua. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Cik Syahmi. Banyak dia besar pada dia. Ya. Soalan seterusnya, selain daripada harta pusaka yang kita selalu dengar, ya, ramai juga masyarakat dia kurang jelas contoh dia. Tapi lately ni kebelakangan ni dah ada yang timbulkan soalan ni ya. Dia kata selain daripada kita mendapat harta pusaka, contohnya isteri kan ada hak harta pusaka 1/4 ataupun 1/8 bergantung kepada ada anak ataupun tidak ya. Tapi dia kata betul ke doktor, kita boleh tuntut harta sepencarian sebelum kita dah minta uruskan harta pusaka. Macam mana tu Cik Syahmi? Okey, baik. Terima kasih kepada doktor atas soalan tersebut. Soalan yang sangat penting buat kita pada masa kini apabila semua orang dia nak tuntut hak dia. Ya betul, setiap orang ada hak dia, tapi kita berdasarkan ilmu kita yang kita ada, kita patut atau tidak menuntut hak tersebut. Ya, sebenarnya dia timbul di dalam kes saya yang saya handle sebelum ni, ada banyak kes yang berkaitan dengan poligami lah. Apabila suami meninggal dunia, dia ada isteri pertama, ada isteri kedua,
ada tu satu kes isteri pertama tu dia dah ceraikan dah pergi ke mahkamah, dah dapat sijil cerai. Tapi akhirnya suami mati dalam tempoh isteri pertama tu masih dalam tempoh iddah. Jadi dapat ke tak harta pusaka? Dapat. So dalam keadaan macam ni, isteri kedua tak puas hati. Ingat kan isteri pertama dah tak dapat harta. Isteri pertama dapat lagi. Kemudian isteri pertama mestilah akhirnya dalam keadaan seperti ini sangat susah untuk dapatkan persetujuan dan muafakat. Kita sudah terangkan sebenarnya apabila isteri pertama dia memohon harta sepercarian di mahkamah, di dalam keadaan, saya minta maaf, dalam keadaan mahkamah syariah dia masih belum upgrade jadi online, masih belum ada e-filing yang teratur, hakim tak cukup, pegawai tak cukup. Jadi kes ni akan memakan masa yang lama. Dia akan harta sepercarian apabila berlaku pertikaian, dia akan memakan 2-3 tahun dan sebagainya. Jadi dalam keadaan seperti itu harta pusaka itu beku. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita nak salahkan siapa? Kita nak salahkan si mati. Kita nak salahkan waris. Apabila waris tak berlapang dada, tak boleh nak berfikir secara rasional, melebihkan emosi, jadi anak yatim yang masih sekolah itu, dia yang terkesan. Dia yang tak dapat menikmati. Jadi tak ada rezeki dekat situ. Dia yang tak dapat menikmati hasil daripada ayah dia. Jadi sebab pertikaian di antara mak-mak. Jadi dalam keadaan seperti ini sebenarnya kita perlu lebih rasional dan kita perlu fikir lebih jauh. Sebab kadang-kadang kita tak diberi pemahaman. Kadang-kadang orang tak faham sebab harta sepercarian tu patut dinilaikan pada masa si mati beli harta tersebut ataupun patut dinilaikan pada masa yang harga semasa. Jadi kalau ikut isteri pertama ni dia nak harta sepercarian dinilai pada waktu harga beli. Tapi sebenarnya kalau ikut undang-undang harta sepercarian tu perlu dinilai pada harga semasa. Jadi perlu membabitkan kos, penilai valuer dan sebagainya. Itulah yang akan menyebabkan kos menjadi tinggi dan tempoh masa menjadi lama, harta pusaka menjadi beku. Itulah di antara punca kenapa Malaysia ni banyak harta pusaka beku dan banyak orang memberikan pelbagai statistik ada yang sampai 80 bilion harta pusaka beku dan sebagainya. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Helmi ya. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada pusingan seterusnya, kita lihat dulu video perwarisan yang boleh kita kongsikan dengan para audiens yang ada sekarang. Silakan Syafiqah. Okey, alhamdulillah kita dapat lihat sikit mesej yang disampaikan oleh perwarisan dalam video ringkas tadi, yang mana kita dapat lihat bahawasanya pengurusan harta pusaka tu patutnya diuruskan mengikut yang mana lebih afdal, prioriti dan sebagainya, yang membayar hutang yang lebih wajib dan sebagainya, sebelum pergi kepada isu harta pencarian dan lain-lain. Okey Cik Asnol, soalan seterusnya, kadang-kadang macam yang dikatakan oleh Cik Syahmi tadi, kalau harta 2 juta ke atas boleh automatik akan dibawa ke mahkamah tinggi kan. Okey, itu dalam konteks orang yang meninggal dalam dan mempunyai harta yang banyak. Tapi ada juga waris yang ditinggalkan dengan harta yang tidaklah banyak kan, tapi masih sebenarnya perlu diuruskan. Dan ada yang kadang-kadang kata yang malas nak pergi ke amanah raya tu berapa, sebab nanti dia kata takut bila dah tolak-tolak duit kos itu kos ini, dah tinggal duit KC pun tak cukup. Ada yang cakap macam tu kan. So macam mana Cik Asnol kan, kalau macam pewarisan contohnya, kos untuk mendapatkan khidmat daripada pewarisan macam mana, lebih kurang dengan amanah raya ke macam mana? Maaflah soalan macam sangat jujur lah soalan ni ya. Tak apa, kita Jumaat ni kena banyak cakap betul. Kan? Betul.
Okay, baik. Sebenarnya apa yang kita buat dalam platform ni, sebab kebanyakannya 90% daripada kita mempunyai nilai harta yang kurang 2 juta. Tak ramai pun yang ada harta lebih 2 juta ni. Jadi tapi kes yang macam ini pun sampai kan orang kata apa tak terurus. Sebenarnya apa yang kita buat macam pewarisan sendiri, khidmat kita yang pertama apabila kita nak fact finding lah, sebagai contohnya orang datang nak mendaftar dan sebagainya, nak buat urus pusaka, dia hanya bagi minimum information ya, fact finding, dan ini kita tak charge apa-apa pun free dan ada free consultation. Jadi kita nak mudahkan orang apa semua dan kita akan beritahu okey sejumlah nilai harta ni tuan kena ke high court sebagai contoh. Yang ini tuan boleh buat sendiri di Amanah Raya sebagai contoh. Untuk harta yang tak punya harta alih kan, harta mudah alih ni nilai dia bawah 600,000 boleh pergi ke Amanah Raya dan sebagainya. Dan untuk harta yang kurang daripada 2 juta ada hartanah ke pejabat pusaka kecil. Kalau nak kita submitkan ke pejabat pusaka kecil, kita akan charge 500 saja. Maknanya segala documentation apa semua kita buat submission dan sebagainya tak termasuk kalau kos yang berkaitan dengan pejabat tanah dan juga kos yang dikenakan oleh pejabat pusaka kecil. Jadi perkhidmatan kita consultation macam runner ni orang kata 500 saja. Dan sekiranya ada kes yang melebihi nilai itu, maka kita akan rujuk kepada partner-partner kita untuk kes yang melibatkan mahkamah tinggi. Sebagai contoh mahal lawyers, kita akan rujuk pada mahal lawyers untuk dapatkan quotation dia. Kan biasanya untuk kes-kes yang nilai daripada 2 juta ke atas ni, kita tak bolehlah nak katakan kos sekian berapa ribu. Tetapi secara umumnya untuk perkhidmatan ke mahkamah tinggi ni for the matter of high courts, dia akan bermula dengan 10,000. Dan ada yang lawyer mengenakan charge 1% ataupun 2%. Kalau Amanah Raya pula berbeza. Amanah Raya dia ada charge yang boleh dia ada di bawah akta dia tu kan. Dia punya trustee punya fee tu. Dia ada 50,000, first 50,000 berapa dia charge, berapa persen, dan dia ada charge rampaian itu yang nampak dia macam tinggi sebab dia syarikat amanah, trustee company kan. Jadi bergantung kepada apa yang ada. Sebab tu kadang-kadang bila saya melihat kes-kes yang orang buat perancangan tetapi dia tak ada tanah, saya kata tak apalah, beli tanah satu walaupun nilai dia tak mahal, tanah yang valid lah, jangan beli lot lidi sebagainya, ada geran ni 10,000 pun tak apa, supaya pengurusan harta pusaka ni dia pejabat pusaka kecil, boleh dibuat di pejabat pusaka kecil, kerana charge pejabat pusaka kecil maksimum charge dia adalah 0.2% daripada nilai harta. Jadi tak banyak, bawah 50,000, RM30 ke macam tu kalau tak silap saya. Jadi cuma orang kita tak tahu macam mana nak ni, dia pergi buat macam-macam. Dan kebanyakannya orang tahu dalam kepala kita sebab kita dah di branding kan, untuk harta pusaka dia pergi Amanah Raya kan. Wahal dia ada sebidang tanah je yang boleh diuruskan sendiri pejabat pusaka kecil, dan buat paraid dia pun simple aja. Tapi sebab tak tahu. Jadi yang paling penting kita nak mendidik orang supaya tahu ke mana nak pergi untuk urus pusaka. Supaya anda boleh orang kata kita tahulah mana yang kita rasa kita mampu untuk buat dan sebagainya. Tetapi nasihat saya macam mana sekalipun kena urus harta pusaka, kerana terlibatnya hak orang lain tu yang kita risaukan, fitnah itu. Ujian harta pusaka tu. Sekian. Baik, Jasmine, terima kasih. Jadi sebenarnya bukanlah semua perlu ke Amanah Raya. Jadi ada yang boleh diselesaikan di pejabat pusaka kecil. Ya, betul. Kemudian barulah ke mahkamah tinggi dan sebagainya. Okey. Cik Syahmi, soalan yang seterusnya. Jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan kadang-kadang kes yang dibawa ke mahkamah tinggi ini lambat selesai, ataupun satu lagi soalan, kalau nak mempercepatkan tu sepatutnya waris-waris tu apa yang perlu dibuat? Apa ni daripada sudut documentation dan sebagainya? Baik, terima kasih kepada Dr. Fauziah atas soalan yang diberikan. Soalan ini sangat penting untuk kita fahami. Contohnya, cuma saya menarik soalan yang sebelum tadi tu, kalau saya boleh kupas sikit je, mengenai Amanah Raya tu, sebenarnya kita tak naklah salahkan mana-mana pihak. Sebenarnya Amanah Raya ni kita boleh bawa kes-kes untuk uruskan harta pusaka di bawah 600,000 ke bawah, boleh pergi ke Amanah Raya. Kalau tak ada harta-harta tak alih, ada harta alih je. Kalau tak ada tanah rumah, kalau si mati meninggalkan akaun bank, duit dalam akaun ataupun motor kereta, boleh pergi ke Amanah Raya. Jadi sebenarnya kos yang Amanah Raya charge tu sebenarnya tak mahal. Sebenarnya contohnya Amanah Raya charge 5% untuk 25,000 yang pertama. Contohnya kalau si mati hanya tinggalkan duit 5,000 dalam bank ataupun dan motor, jadi tak berbaloi kalau nak pergi jumpa peguam dan sebagainya. Jadi 5% daripada 25,000 hanyalah RM1,250. Jadi dia Amanah Raya dia ada skala-skala tertentu. Kemudian dia akan naik 4%, kemudian yang lebih lagi naik lagi 3%. Dan 2% dan 1%. Jadi untuk menjawab soalan apa faktor kes lambat selesai, sebenarnya apabila
kenapa kes lambat selesai sebenarnya, macam saya ceritakan tadi di peringkat awal, ada kes yang dia mati masa tahun 1942, masa Perang Jepun. Jadi masa tu dah lah sijil mati pun tak ada, kita nak kena pergi ke Mahkamah Tinggi untuk selesaikan, dapatkan perakuan kematian. Dan kemudian bila sudah banyak yang meninggal dunia waris, jadi ada yang waris sampai 13 lapis, ada yang sampai 30 lapis. Jadi bila terlalu banyak lapis, jadi kita nak kena pergi jumpa waris-waris yang klien kita pun dah tak kenal dah dia. Jadi kita nak kena cuba dapatkan dokumen dan perlu kumpulkan, bila nak pergi ke mahkamah perlu datang, perlu bawa sijil nikah, sijil surat beranak yang asli, nak kumpulkan semua tu, dan semua tu memerlukan proses dan memerlukan tempoh masa. Dan di antaranya juga ada kes yang si mati meninggalkan tanah dan rumah sewa. Jadi ada tak dibuat pelantikan pentadbir pusaka. Jadi abang sulung ni dia cuma uruskan duit sewa. Nak pula si mati meninggalkan banyak rumah sewa. Jadi duit sewa tu terlalu banyak, sewa kedai dan bermacam-macam. Jadi akhirnya tak diuruskan dengan baik. Jadi sepatutnya apabila bila kita ada kesedaran dan kita ada ilmu, kita boleh terus mohon kumpul. Kadang-kadang orang dia nak tunggu, kubur ayah masih merah, jadi kita tak payah bincang lagi pasal pusaka. Sebenarnya kita kena kumpul sebab nanti ada adik pergi ke Norway, ada kerja di Norway, ada yang kerja di Sarawak, jadi susah nak berkumpul. Jadi bila kita boleh berkumpul raya apa semua, kita bincangkan terus. Jadi nak lantik siapa sebagai pentadbir, kadang-kadang yang masalah timbul peringkat awal nak lantik pentadbir tu pun dah bergaduh. Jadi bila tak boleh nak lantik pentadbir, jadi dah lawan kes di mahkamah. Jadi pihak yang tak setuju dengan pentadbir yang nak dilantik, dia akan perlu filekan affidavit. Dia kena jawab kenapa dia tak nak terima pentadbir tu. Jadi kes akan berpanjangan hanya untuk peringkat pertama untuk lantik pentadbir. Dan kemudian ada juga kes-kes yang si mati meninggalkan balu dan juga si mati meninggalkan ayah dan ibunya. Maksudnya ibu dan ayah mertua kepada menantu ni lah, kepada isteri si mati ni. Jadi bila timbul macam tu, kadang-kadang saya minta maaf ya, sebab kita sudah timbul banyak, kita hidup di zaman yang moden, sudah ada macam-macam produk. Contohnya produk takaful hibah. Sebenarnya takaful hibah tu si mati dia ingatkan takaful hibah tu boleh digunakan untuk niatnya dia ingatkan untuk bayar hutang dia. Tapi sebenarnya kalau ikut hukum takaful hibah tu adalah kalau dia dah hibahkan 100% untuk isteri, jadi isteri itu dia sudah berhak untuk buat apa saja dengan secara hukum dengan duit tu. Jadi kalau kita nak buat takaful, kita perlu pilih kalau macam mana kalau isteri dia terima 100% duit hibah tu, dia kemungkinan dia tak akan bayar hutang kita. Itu isu yang timbul. Jadi ibu mertua dan pak mertua marahlah, kenapa dia tak guna hibah 2 juta ni, kenapa tak digunakan untuk bayar hutang-hutang banyak, hutang pendidikan, hutang macam-macam, hutang rumah dan sebagainya. Sebab kalau ikut hukum, itu sebab tu saya katakan mengetahui hukum dan ilmu itu tak cukup. Sebenarnya kita perlu ada kewarasan dan rationality dan dalam kita berhubung, dalam kita nak menyelesaikan masalah. Jadi apabila isteri kahwin baru dan kemudian berjodi pergi honeymoon di luar negara dan sebagainya, dan hutang tak diselesaikan. Jadi sepatutnya apabila dia ambil takaful tu adalah untuk takaful dia ada pilihan lah, maksudnya nak jadikan penerima tu sebagai penama sahaja. Kalau dia dinamakan sebagai penama, sebenarnya penama ni dia tak boleh ambil semua untuk diri dia. Dia kena selesaikan dulu hutang-hutang si mati. Jadi biarlah hutang kita selesai dulu. Jadi kalau nak buat takaful hibah itu kemudian. Kalau ada duit lebih itu kemudian. Jadi bagaimana? Soalan kedua, bagaimana untuk percepatkan urusan? Okey, sebenarnya kita ada pendapat masing-masing bagi pakar-pakar. Cuma bagi pendapat saya adalah lebih baik bagi kita kalau kita nak menguruskan pusaka, kita buat wasiat. Okay. Kita faham bahawa wasiat di dalam Islam itu dia tidak boleh 1/3, tak boleh lebih daripada 1/3 harta, dan kita tak boleh bagi wasiat itu kepada orang-orang faraid, waris-waris faraid. Tetapi kita ada enactment wasiat dan sebagainya, dan kita ada mekanisme yang tertentu. Contohnya kalau kita nak berikan wasiat ini sebenarnya tak semestinya kita bahagikan siap-siap. Sebenarnya wasiat ini penting untuk kita melantik wasi. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu kita panggil yusayah. Jadi kita melantik wasi. Wasi ni siapa? Wasi ni adalah orang yang akan, dalam bahasa Inggeris, executor. Orang yang execute, orang yang akan melaksanakan, orang yang akan menguruskan harta pusaka kita masa bila kita dah meninggal dunia. Jadi kalau kita wisayah, wasiat itu, kita lantik wasi pun dah cukup. Tak perlu bahagikan rumah ni nak bagi kepada siapa, belum lagi pun tak apa. Kalau kita dah lantik siapa, dalam undang-undang kita boleh lantik syarikat amanah ataupun kita boleh lantik individu.
kita boleh lantik kawan baik kita ataupun sebagainya. Jadi kalau kita dah lantik wasi itu, jadi wasi ini dia akan bertindak secepat mungkin. Sebab kalaulah dia masalah yang timbul apabila si mati tak melantik wasi. Jadi ahli waris perlu bermuafakat untuk lantik pentadbir. Itu yang kadang-kadang ada yang bermasalah, ada yang tak nak bergaduh, ada yang tak nak sign. Dia nak lantik pentadbir kena sign dulu. Kalau ada orang yang tak nak sign, kena lawan di mahkamah pula. Nak kalau ada pula isteri kedua, isteri ketiga, anak-anak dari isteri pertama kedua, dan itu yang menimbulkan masalah. Jadi apabila sudah ada wasi inilah yang akan membuat permohonan grant of probate, akan melaksanakan dan membahagikan harta pusaka si mati. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar. Jadi insya-Allah kita dah pun 3:42, jadi insya-Allah sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab, saya minta EDK kita Syafiqah berkongsi video Maha untuk kita dan juga para penonton yang berada dalam sesi ini. Silakan Syafiqah. Okey, terima kasih kepada Adinda kita Syafiqah atas kongsian video tadi. Okey, sekarang kita masuk pada sesi soal jawab. Saya akan bacakan soalan yang hantar ke meeting chat ni kepada ahli-ahli panel kita ya. Okey, soalan pertama kepada Encik Hasnul Hisham. Bolehkah cucu kepada datuk membuat tuntutan harta pusaka datuknya sedangkan ayahnya lebih awal meninggal? Satu ya. Dalam konsep tuntutan wasiah wajibah di 4 buah negeri membolehkan menuntut harta pusaka datuk tersebut. Saya minta Cik Hasnul Hisham jelaskan. Cara ringkasnya boleh. Siapa saja waris, even kalau bukan waris pun boleh menuntut orang yang berkepentingan. Sebagai contohnya Tok Penghulu pun boleh menuntut, pemiutang pun boleh tolong menuntut harta pusaka ni dan sebagainya. Jadi boleh, kalau kata boleh atau tak boleh, memang boleh. Dan untuk pembahagian untuk wasiat wajibah ni tergantung kepada keputusan hakim untuk memberikan bahagian itu. Biasanya dalam tidak melebihi 1/3 jugalah wasiat wajibah ni. Kalau tak silap saya lah. Sebab kes macam ni jarang berlaku. Tuan Syamil nak tambah? Kalau ada apa-apa nak tambah berkaitan wasiat wajibah ni? Tak ada. Yang cucu kepada datuk membuat tuntutan harta pusaka sedangkan ayahnya telah lebih awal meninggal tu? Ya boleh, memang boleh. Maknanya kalau dia menuntut, sebab dia kalau ikutkan dengan syarat dia bahawasanya dia tak ada bahagian sebagai waris faraid. Okey, kalau saya boleh jelaskan sikit lagi, mungkin cucu lelaki kepada anak lelaki memang boleh, memang ada bahagian dalam harta pusaka kan? Kalau dia mempunyai pakcik dia, ya. Tapi kalau pakciknya masih hidup, dengan ayahnya telah meninggal, maka dia sendirinya terhijab ya? Terhijab. Ya, itu yang kita kata terhijab sebab masih ada waris yang lebih kuat, itu bapa saudara dia. Jadi walaupun dia cucu, ya. Tapi dalam kes yang macam ini yang dia boleh menuntut untuk wasiat wajibah itu, maknanya dia bukan waris. Tapi tertakluk kepada keputusan hakim lah nak memberi atau tidak. Biasanya tidak melebihi 1/3 macam itulah bahagian. Okey, jadi maksudnya dalam harta pusaka ada hak tetapi mungkin hijab oleh bapa saudara kan sebab merupakan waris yang lebih kuat. Tapi untuk wasiat wajibah tu memang dia boleh tuntut lah.
Boleh tutup, Boleh insyaAllah. tak? Okey. Tapi tertakluk pada keputusan hakim lah. Okey. Kalau saya boleh tambah mengenai wasiat wajibah ni, dia sebab kita punya enactment wasiat masih belum lengkap. Jadi dia akan timbul isu sama ada cucu tersebut dia sudah berumur lebih daripada 18 tahun ataupun tidak. So kalau dia sudah berumur lebih daripada 18 tahun, dia sudah boleh provide untuk diri dia sendiri, adakah dia masih lagi boleh menerima wasiat wajibah. Jadi dia perlu ada perbahasan lah di mahkamah nanti. Okey. Terima kasih kepada kedua ahli panel. Sekarang kita pergi kepada soalan kedua yang saya rasa Cik Syahmi boleh jawab. Wasiat tertulis dibuat dengan pihak mana supaya sahih? Maksud dia, kalau kita buat wasiat secara verbal, secara lisan, mungkin tak ada efek. Tapi perlu dibuat bertulis kan? Dan pernah ada yang kata pada saya, dia kata kalau kita buat wasiat dengan lawyer, kalau pejabat lawyer itu tutup macam mana? Kan? Kalau kita buat dengan wasiat shop contohnya, company tu mungkin akan terus bertahan. So macam mana Cik Syahmi, yang mana lebih baik lah? Ya, terima kasih kepada Dr. Fauziah. Jadi untuk jawab soalan ini, sebenarnya saya tak kata ini lebih baik ataupun itu lebih baik, sebab dia bergantung kepada situasi. Sebab contohnya kalaulah kita buat wasiat kepada syarikat amanah sekalipun, trustee company, kalau si mati itu meninggal dunia, kemudian siapa yang dia ada gap sebenarnya, siapa yang akan memberitahu kepada syarikat amanah yang si mati ini dah meninggal dunia? Jadi masalah yang akan timbul ialah, okey, dulu si mati dia dah buat wasiat dengan syarikat amanah, tapi tak ada orang bagi tahu kepada syarikat amanah si mati ni dah meninggal dunia. Waris-waris tak pergi ke syarikat amanah, walaupun waris-waris tahu yang si mati ada buat wasiat dengan syarikat amanah tertentu. Waris-waris terus pergi buat permohonan surat kuasa mentadbir, letters of administration di Mahkamah Tinggi. Waris-waris boleh buat macam tu. Tapi sebenarnya kalau ikut hukum, sebenarnya waris-waris kalau dia dah tahu si mati ada buat wasiat, perlu waris-waris wajib untuk melaksanakan wasiat tersebut. Tapi hal ini boleh berlaku gap sebab ada gap tertentu. Dan sebenarnya kalau ikut undang-undang, wasiat itu boleh dibuat dengan individu ataupun syarikat amanah. Jadi bukan dibuat dengan law firm. Maksudnya law firm itu sendiri, wasiat itu, wasi itu menamakan law firm, wasi itu tak boleh menamakan law firm, firma guaman. Tapi wasi itu boleh menamakan peguam, individu. Jadi sebenarnya wasiat ini kita boleh buat dengan syarikat amanah, kita boleh buat dengan kawan baik kita boleh buat, maksudnya penama wasiat itu kita boleh namakan kawan baik kita, ataupun penama wasiat itu kita boleh namakan nama individu peguam, ataupun, dan kemudian di dalam wasiat itu sebenarnya kita tak berhenti kepada kita namakan penama wasiat itu, wasi itu satu nama saja. Kita boleh buat yang ada wasi yang kedua. Sekiranya wasi pertama meninggal dunia dan sekiranya waris-waris tidak bersepakat, tidak bersetuju dengan wasi yang pertama, boleh pindah kepada wasi yang kedua. Jadi kita boleh pelbagaikan, kita boleh create wasiat yang tertentu untuk kes-kes yang tertentu. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya kepada Cik Asnur Hisham. Kalau hibah takaful tidak diletakkan penama dalam polisi, apa yang berlaku? Dan kemudian dan dimaklumkan dalam satu dokumen wasiat berkenaan polisi tersebut untuk dibahagikan kepada waris secara sama rata, adakah boleh? Maksudnya dalam hibah takaful tu tak letak penama, tapi dalam dokumen wasiat lain, mungkin dengan syarikat lain contohnya, disebut untuk hibah takaful tu perlu dibahagikan kepada waris secara sama rata. Ya, sebelum kita jawab yang ni, kita kena tahu sifat yang hibah takaful tu lah, apa tujuannya, penamaan dan sebagainya. Okay. Pertamanya dia hibah, dinamakan hibah takaful sebenarnya adalah takaful hayat, ya, yang mana pampasan dia kemudian dinamakan ke atas orang tertentu, sama ada untuk tujuan dia hibah, ya, ataupun dia untuk sebagai penamaan saja. Tujuan dia adalah untuk supaya wang pampasan ini dapat dicairkan dengan pantas, tak perlu melalui urusan pusaka. Jadi kalau kata dia tidak menamakan orang dekat situ untuk menguruskan, maka tak adalah tercapai hasrat atau maksud untuk dapat duitnya secara cepat kan. Kalau kita buat prosesan takaful ni sebagai contohnya, penamaan KWSP dan sebagainya itu sebagai contohnya, dia lebih pantas daripada urusan pusaka sendiri. Sebab pengurusan pusaka ni orang kata paling cepat pun 6 bulan, ada yang bertahun-tahun nak diselesaikan. Jadi boleh, kalau boleh tak dalam dokumen wasiat dikatakan untuk dibahagikan sama rata, boleh. Tetapi dalam kes macam ni, kita paling penting sekali adalah letak penama. Letak penama hibah tersebut, tetapi tertakluk kepada apa yang telah ditulis dalam dokumen. Dia bukan dokumen wasiat, ni dokumen hibah. Dia membuat dokumen hibah dan dia menjelaskan di situ bahawasanya polisi takaful sedemikian dibahagikan
pampasannya itu sama rata. Tetapi untuk menjamin bahawa penama tadi yang dihibahkan tadi akan amanah, maka dia kena buat surat satu lagi, surat ikatan amanah yang menjelaskan syarat-syaratnya bahawasanya kalau dia dapat keluarkan duit ni, maka dia perlu membahagikan mengikut apa yang telah dihibahkan dalam dokumen hibah. Kalau kata dia engkar, maka ini kita waris-waris boleh ambil tindakan undang-undang. Tertakluk pada atas amanah, pemegang amanah. Tak dengar, Doktor? Okey, terima kasih atas jawapan yang telah diberikan tadi, Cik Asnul. Okey, seterusnya saya rasa ni memang soalan untuk Cik Syahmi lah. Bolehkah pihak trustee mengambil tindakan mengambil harta suami sebagai tuntutan harta sepencarian arwah isteri tanpa mendapat kuasa daripada perintah Mahkamah Syariah? Nak saya ulang? Okey, faham. Maksudnya boleh ke trustee dia ambil harta suami, harta si mati untuk kos harta sepencarian ke? Ya, betul. Kos Untuk arwah isteri. Ya. Kos legal cost untuk bawa kes harta sepencarian bagi isteri yang pertama. Jadi untuk menjawab persoalan tu, kita sebenarnya kos tu adalah kos untuk isteri pertama sahaja. Jadi harta sepencarian untuk isteri pertama sahaja. Sebenarnya kos legal cost yang boleh diambil untuk daripada si mati adalah legal cost yang sepatutnya untuk yang sememangnya perlu dilalui. Contohnya legal cost untuk surat kuasa mentadbir, legal cost di pejabat tanah, untuk turun milik, legal cost untuk pergi lagi ke Mahkamah Tinggi untuk distribution order ataupun pergi ke Mahkamah Syariah untuk sijil faraid. Itu adalah yang sememangnya wajib. Jadi daripada situ kita boleh ambil harta pusaka si mati sebab itu adalah dikira sebagai kos-kos hutang yang perlu diselesaikan. Tapi kalau legal cost untuk kos peguam untuk harta sepencarian untuk isteri pertama sahaja. Jadi itu seharusnya diambil daripada bahagian isteri pertama sahajalah. Sebab itu adalah untuk kepentingan isteri pertama. Jadi itu adalah pandangan saya. Kalau saya boleh tambah sikit, Cik Syahmi, maksud dia daripada harta peninggalan suami tu, waris nak teruskan proceeding harta sepencarian tu boleh. Tapi cuma ambil legal cost kan, sebab yang akan menentukan jumlah harta sepencarian dan sebagainya adalah Mahkamah Syariah kan, bukannya dalam bidang kuasa trustee. Trustee cuma boleh mengambil legal cost daripada harta suami tadi bagi pihak isteri yang nak menuntut harta sepencarian, betul? Okey, dia kita kena bezakan antara administrator iaitu pentadbir ataupun trustee. Trustee ni adalah pemegang amanah. Trustee ni dia boleh jadi syarikat amanah. Jadi syarikat amanah dia memang sudah boleh ambil secara undang-undang untuk ambil 5% daripada harta pusaka si mati untuk semua kos lah. Kos dia pegang harta pusaka, uruskan pusaka semua. Jadi kalau 5% daripada 2 juta ialah 100,000. Jadi ada syarikat amanah yang memang terus flat, terus ambil 5% terus. So ada macam tu. Dan kalau administrator, pentadbir itu untuk menjawab soalan itu sebenarnya boleh ke tak, kalau saya faham, boleh ke tak kita ambil isteri pertama mengambil harta pusaka untuk legal cost untuk bayar peguam untuk filekan kes harta sepencarian di Mahkamah Syariah. Itu sebenarnya untuk kepentingan isteri pertama. Jadi kalau isteri pertama, isteri hanya boleh mendapat 1/8 daripada bahagian faraid. Dan kalau ada 2 isteri kena bagi 2 lah. So isteri pertama tu dia hanya boleh ambil, kalau dia nak ambil daripada harta pusaka pun dia boleh ambil daripada bahagian dia sahaja. Dia tak boleh ambil daripada bahagian orang lain. Dia tak boleh ambil daripada bahagian orang lain kemudian bahagikan semua. Tak boleh, dia kena ambil bahagian dia saja. Okey, so betul lah. Jadi kalau nak sebab yang bidang kuasa harta sepencarian tu di Mahkamah Syariah kan. Jadi untuk dapatkan kos nak bayar pada peguam, nak bawa kes ke mahkamah tu, boleh ambil daripada harta tadi yang mana trustee yang akan uruskan. Okey, betul. Alhamdulillah. Seterusnya soalan, bagaimana cara kepada Encik Asnul, bagaimana cara lain duit takaful yang kita namakan kepada isteri sebagai penama boleh menjelaskan semua hutang-hutang si mati? Maksudnya adakah perlu kita buat wasiat asing atau bagaimana? Sebelum saya jawab soalan ni, ada tambah sikit untuk yang pihak trustee mengambil harta ni. Ya. Pertamanya kalau kita tengok cerita Piramli lah kan, ada Sulaiman Akhlaqan. Dia seorang lawyer tu, tapi dia juga sebagai pemegang amanah, yang trustee. Jadi trustee ni konsep dia, ya doktor, pertamanya dia adalah kita telah mewakilkan dia sebagai pemegang amanah kita. Jadi maknanya harta kita ni kita transfer nama dia. Sebagai contoh macam Al-Salihin, kita transfer rumah kita kepada Al-Salihin. Sebab dia kata kat sini tanpa mendapat kuasa perintah kan pada Mahkamah Syariah. Dan apa saja execution yang kita buat, sebagai contoh rumah tersebut kita telah declare awal-awal yang ni sebahagiannya adalah harta sepencarian. Maka dia nak bagi 50% daripada isterinya
ataupun pada suaminya apabila dia sudah meninggal dunia. Maka pihak trustee ni akan execute pesanan dia ni. Apabila meninggal jadi akan execute pesanan, maka tak perlulah dapatkan kuasa perintah mahkamah kerana rumah tersebut atas nama trustee. Termasuk juga kalau kita meletakkan tabung amanah kita pada pihak trustee, dia tak perlu melalui proses pengurusan pusaka pun. Maka trustee akan execute. Ini biasanya orang kaya-kaya lah yang buat macam ni kan. Meletakkan harta dan kewangan pada trustee. Okey, untuk yang kedua ni, bagaimana cara untuk takaful ni, kita namakan pada sebagai penama, boleh jelaskan semua hutang semati. Pertamanya, kalau dalam orang takaful sendiri ada dua option mana kita nak letak tu, sama ada sebagai penama biasa, iaitu sebagai wasi atau pentadbir, ataupun untuk yang satu option lagi adalah untuk hibah. Kalau hibah habislah, tak adalah. Tetapi kalau sekiranya diletak sebagai penama biasa, maka kewajipan untuk penama tu menyelesaikan segala hutang-hutang si mati ini, termasuk juga menyelesaikan tuntutan faraid dan sebagainya dan kos-kos yang terlibat. Dan kalau dia sebagai waris, sebagai isteri dia ada waris, maka dia, sebahagian daripada duit itu dapat juga kepada dia. Tapi kalau dalam jumlah hibah yang besar ni, kena semak dengan takaful sama ada dia mempunyai dua penamaan. Sebagai contohnya, 50% daripada hibah tu kita nak buat sebagai penamaan biasa, 50% lagi kita nak buat sebagai hibah. Dan kita dah kalkulate sebagai contohnya hutang kita 500,000, kita punya takaful ada 1 juta, 500,000 kita nak selesaikan hutang, 500,000 lagi untuk kita hibahkan pada isteri pun boleh. Jadi kena semak semula dengan takaful provider tu, tapi kebiasaannya ada dua jenis penamaan dalam takaful tersebut. Begitulah. Okey, terima kasih Cik Asnul, dan saya rasakanlah sebagai seorang Islam kita, pertamanya kita yang mungkin mati, meninggal dunia dulu ni, memang kita perlu mengingatkan waris kita untuk selesaikan hutang kita sebelum sebelum kita faraid itu ini dan sebagainya. Jangan hutang tak. Betul. Kita dah bagi dah harta dah. Banyak berlaku kan. Kemudian kepada yang waris yang ditinggalkan, sepatutnya sedar bahawa dia sebagai waris bukan hanya menunggu apa yang dia akan dapat, tapi dia perlu juga melunaskan hutang-hutang arwah yang dah pergi meninggalkan kita. Sebab itu kewajipan bagi yang masih hidup terhadap si mati. Okey. Soalan seterusnya, Cik Syami, apakah implikasinya jika wasi individu yang dilantik dalam wasiat gagal melaksanakan tugasnya? Jadi wasi individu ni mungkin boleh diterangkan sikit ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Fauziah. Jadi untuk sekiranya wasi itu gagal menjalankan tanggungjawab dia, jadi pihak waris dia boleh ada causa tindakan, cause of action, dia boleh ada sebab untuk saman wasi ini. Memang wasi dia boleh ambil sampai 5% kalau dia nak charge daripada harta pusaka si mati, tetapi dengan itu ada tanggungjawab yang besar. Dan sekiranya terbukti dia ada pecah amanah, maka waris-waris boleh saman wasi di kemudian hari. Jadi kes tu akan bertambah panjang untuk pengurusan harta pusaka si mati ini. Okey. Itu saja soalan yang ada dalam chat meeting tu. Tapi saya nak bertanya satu soalan lain ya. Contoh ada saya pernah dapat soalan yang berbunyi macam ni, lebih kurang lah. Dia kata, doktor, macam mana ya, mak saya tanya, macam mana mak saya nak pastikan bahawa abang saya yang drug addict ni, penagih dadah ni, dia kata tak dapat harta pusaka. Jadi saya kata, ya Allah, sekali fikir macam ialah logik lah, seorang ibu bimbang bahawa harta dia dapat kat anak yang drug addict. Tapi sebagai manusia kita terfikir juga mungkin drug addict ni ada isteri, ada anak kan. Kalau kita halang terus dia dapat harta pusaka disebabkan dia kesalahan dia, sedangkan anak isteri tak bersalah, patut tak kita buat macam ni? Cik Asnul Hisham, boleh tolong elaborate sikit? Dia kalau kita nak buat macam-macam boleh, hibahkan terus dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi kalau kita yakin bahawasanya semua ni, sebab kita ni kadang-kadang ada satu perkara dalam diri kita ni kan, mengatakan bahawa ini adalah harta kita. Dan kita mati pun kita masih menganggap harta kita tu. Kan? Sedangkan apabila meninggal seorang itu, maka orang kata tak ada, terputus segala semua perkara yang di dunia itu bersabit dengan dia. Dan kalau kita yakin dengan apa yang saya katakan tadi dalam soal Al-Quran, kita tak tahu waris mana yang akan memberi manfaat pada kita, dan kita tak akan buat begitulah, tak akan memberikan, kerana kita tak tahu pada masa hadapan yang kita dapat melihat pada masa kini. Jadi nasihat saya, sebelum membuat
tindakan demikian untuk tak bagi langsung, kita nilaikan dahulu perancangan mana yang bagus dengan tidak memudaratkan dia punya. Kalau dia memang dah teruk sangat, drug addict, so kita buatlah hibah kepada anak isteri dia. Tapi jangan, itu bukanlah jaminan bahawa anak isteri tersebut nanti dia tak ambil harta anak isteri. Itu tak ada jaminan. Tetap macam mana sekalipun ada berbagai kemungkinan dengan kombinasi yang kita cuba buat tu kan, ada berbagai kemungkinan. Jadi untuk yang paling penting, niat kita sebagai pemilik harta, kita nak menjaga kemaslahatan waris-waris kita ni. Jadi kalau kata memang dia ni dia sampai bila-bila pun dah tak boleh nak berubah dan sebagainya, sebagai ibu kita tahu dan sebagainya, maka kita buat supaya tidak terjejas waris-waris dia yang lain, anak isteri yang tidak berdosa dengan buat ibah. Kita buat perkara ni adil. Sebab perkara ni yang paling penting sekali, macam mana kita nak buat saja. Tapi berlandaskan apa? Kita nak keadilan, cari keadilan, dan lain-lain itu terserah kepada Allah SWT untuk memberi orang kata rahmatnya kepada kita lah. Yang paling penting niat tu dulu. Okey, betul. Terima kasih Cik Asnul atas pandangan yang diberikan tadi. Kemudian soalan terakhir untuk Cik Syahmi sebelum kita masuk kepada pusingan penutup. So dalam kes contohnya untuk menantik trustee kan, sebenarnya prosedur macam mana yang patut kita buat kan kalau kita nak nantik trustee, contohnya untuk anak yang masih kecil ataupun mungkin untuk anak yang kurang upaya daripada sudut mental ataupun fizikal itu kan. Selain daripada ahli keluarga kita sendiri, kita mungkin nak menantik trustee lain. So prosedur dia macam mana? Ya, terima kasih kepada Dr. Fauzia. Jadi untuk kita lantik trustee ini, kita boleh lantik syarikat amanah ataupun kita boleh lantik peguam ataupun kawan karib kita ataupun mana-mana orang kepercayaan kita yang mana kita boleh buat melalui peguam. So peguam tak akan jadi wasi ataupun trustee, tapi peguam boleh devise agreement, trust deed agreement, dan juga peguam boleh buat pelatihan wisayah, wasiat daripada situ. So kita ada pilihan lah, maksudnya syarikat amanah dan juga peguam-peguam untuk urusan ni lah. Sebab sekarang ni si mati ada harta rumah, tanah dan sebagainya. Jadi macam mana rumah tu dan tanah tu nak dibahagikan dengan betul tanpa ada masalah-masalah hiccup apabila kita dah meninggal dunia. Itulah tugas yang trustee akan buat, yang mana semua tu akan didetailkan di dalam trust deed yang kita draftkan. Okey. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Jadi saya masih buka peluang kepada para pendengar di ruangan ini untuk mengemukakan sebarang soalan jika ada sebelum kita masuk kepada pusingan penutup. Dekat ni tak ada. Jadi saya ingin meneruskan perbincangan kita kepada penutup ya. Jadi sebelum saya serahkan kepada Encik Asnul Hisham untuk membuat satu rumusan ataupun kesimpulan, ya, mungkin kita boleh katakan bahawasanya pertelingkahan yang berlaku dalam masyarakat kita tentang harta pusaka, wasiat, hibah dan sebagainya adalah kerana kurangnya kefahaman tentang syariat itu sendiri, tentang hukum harta pusaka itu sendiri, dan kurangnya kefahamannya dalam pengurusan harta pusaka itu sendiri. Jadi saya serahkan kepada Encik Asnul Hisham untuk membuat satu kesimpulan atau rumusan ataupun nasihat cadangan, silakan untuk diberikan kepada para pendengar kita. Baik, terima kasih Doktor. Kesimpulannya beginilah, kita biasanya ini suatu hadis yang sangat masyhur, semua orang pun tahu. Apabila meninggalnya seorang tu maka terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang manfaat dan juga anak yang soleh. Ini satu hadis yang orang kata sangat kuat pada kita ni sebab kita ni semua bakal jenazah kan. Jadi inilah jalan yang kita tujui. Jadi tapi dari segi perspektif pusaka sebagai contohnya, untuk kita mendapatkan orang kata doa anak yang soleh tu, kita kena pastikan apa yang dimakan dan sebagainya itu adalah dari sumber yang halal. Di kalangan waris kita mengharapkan doa pada waris. Sedangkan waris-waris kita bergaduh harta pusaka, termakan harta yang haram dan sebagainya, dusur durian sepatutnya dibahagikan ada hasilan, hanya seorang je makan. Maka waris yang orang yang makan harta batin, Nabi kata apa? Nabi SAW berkata orang yang makan harta batin wajib padanya masuk neraka dan diharamkannya bagi syurga. Semayang tak terima, apatah lagi doa dan sebagainya, maka tak tercapai hasrat tadi tu, nak dapat doa anak yang soleh tu. Ilmu yang bermanfaat, jadi fahami faraid, ajarkan faraid, tahu urusan harta pusaka, ajarkan, ini semua manfaat pada kita. Sedekah jariah, buat wasiat 1/3, sebab ni pahala last minute ni.
sehingga kan dikatakan kalau orang yang meninggal tu boleh hidup balik 5 minit pun dia nak buat apa? Sedekah. Jadi ni pahala last minute 1/3 sedekahkan, kalau ada kemampuan sedekahkan 1/3 untuk tujuan amal dan sebagainya. Jadi kita untuk menghayati yang ini semua dalam dalam urus pusaka, pertamanya fahami faraid itu, rancanglah pusaka anda sebaik-baiknya, dan insya-Allah moga kita menjadi orang-orang yang dalam golongan orang yang beriman yang beramal soleh. Itu dah saja, sekian saja. Terima kasih Cik Asnul, nasihat yang sangat baik, yang memang sangat tepat untuk diberikan kepada masyarakat kita. Satu nasihat tentang betapa pentingnya kita belajar tentang ilmu faraid, ya. Bukan saja untuk menambah ilmu, tapi juga sebagai satu persediaan untuk kita menguruskan harta kita yang ada di dunia ni sebelum kita kembali ke alam yang kekal, ya. Betul. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Encik Syahmi untuk buat satu rumusan, kesimpulan atau apa-apa nasihat. Terima kasih kepada Dr. Fauziah. Jadi untuk kesimpulan saya ialah sekarang ini banyak masyarakat yang semakin cakna dan celik mengenai pusaka, dan kemudian banyak yang membuat hibah dan macam-macam, ada hibah mutlak, ada hibah bersyarat, hibah rukbah, hibah amanah dan sebagainya, produk-produk yang pelbagai. Cuma satu soalan yang saya ingin tanyakan, kalau kita buat hibah kepada anak yang satu ini contohnya, adakah kita ada jaminan bahawa anak ini akan mandikan kita, anak ini akan tanamkan kita masa kita mati? Itu ada persoalan yang kita boleh tanyakan kepada diri kita. Dan kalau kita nak buat wasiat kepada anak angkat ataupun cucu angkat, 1/3 daripada harta kita. Mungkin harta kita banyak, 2 juta ataupun lebih. Tapi bila kita dah buat wasiat untuk anak angkat ni contohnya 1/3, 2/3 yang baki perlu dibagikan, perlu difaraidkan kepada 5 orang anak kita yang lain. Jadi adakah itu wajar atau tidak? Itu adalah persoalan yang kita perlu tanyakan. Dan kadang-kadang bila kita buat uruskan harta pusaka ni, kadang-kadang kita persoalkan, kenapa agaknya susah sangat nak selesaikan. Ada je halangan tertentu. Tiba-tiba, tak boleh buat macam ni, kena buat lagi macam ni. Kena jadi tambah panjang tempoh masa. Kadang-kadang mungkin persoalan keberkatan harta tu. Kadang-kadang mungkin kita boleh tanya diri kita ataupun adakah si mati pada waktu dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang betul ataupun salah. Semuanya berbalik kepada ilmu kita. Kadang-kadang kita biasa dengan rasuah, dengan duit poket. Kadang-kadang kita tak faham yang itu adalah rasuah. Perlu kita tanyakan kepada ustaz, adakah keadaan seperti ini adalah rasuah atau tidak? Sebab masyarakat dah terlalu biasa. Jadi kita perlu memahami, perlu ada ilmu. Dan berkenaan dengan, kadang-kadang orang tanya, ASB itu halal atau haram? Jangan tanya saya, tanya fatwa. Fatwa Selangor, fatwa Penang sudah kata ASB itu harus halal pada tahun 2017. Jadi ada Suruhanjaya Security mengenai 20% harta yang haram sebagainya, tapi sudah ada fatwa. Dan sebab sekarang ni banyak orang buat pelaburan, forex trading dan sebagainya. Jadi harta haram itu tak boleh untuk dipusakakan. Jadi walaupun banyak sekalipun. Jadi kita perlu persoalkan dan kita perlu muhasabah diri kita untuk hal ini. Terima kasih. Okey, alhamdulillah kita hampir sampai kepada penghujung majlis. Sebenarnya banyak lagi yang boleh kita bincangkan dan perlu kita bincangkan daripada masa ke semasa. InsyaAllah saya sebagai pengerusi Dewan Wanita Majlis Dakwah Negara sangat berharap apa yang kita lakukan hari ini tidak berakhir di sini. InsyaAllah demi kemaslahatan ummah, semoga kita dapat terus menyambung usaha kita bersama dalam bentuk forum, diskusi, perkongsian ilmu dan sebagainya untuk memberikan kesedaran dan juga pengetahuan kepada masyarakat. Dan kepada masyarakat supaya juga pada pendengar semua, apa yang kita harapkan, segala informasi yang telah dikongsikan oleh ahli panel kita yang berpengalaman dalam bidang mereka masing-masing, yang saya sangat harapkan sebarkanlah kepada insan lain, sebarkanlah kepada ahli keluarga kita, masyarakat kita, supaya kesalahfahaman tentang harta pusaka, wasiah, hibah dan sebagainya ini tidak berpanjangan. Perlu ada satu perjuangan, perlu ada satu perjuangan di kalangan kita untuk menerangkan pentingnya pengurusan harta pusaka ni kepada setiap ahli keluarga kita, masyarakat dan juga dalam konteks yang lebih besar. Sebab apa, kita semua sama-sama nak supaya setiap sen yang kita dapat memang adalah hak kita dan kita tidak mengambil mana-mana hak yang bukan hak kita. Semoga kita semua tidak termasuk dalam mereka yang dikatakan sebagai memakan harta yang haram. Dan sebelum kita tamatkan majlis, saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel kita, Encik Hasnul Hisham bin Hashim, yang merupakan graduan sarjana pentadbiran perniagaan daripada Universiti Teknologi Mara dan sarjana muda komputer sains Universiti Teknologi Malaysia, tapi selepas pengalaman beliau dalam berbagai bidang akhirnya menyertai sekarang ini bertugas sebagai kaunselor, penceramah dan pengundi bebas pengurusan pusaka Islam. Terima kasih sekali lagi Encik Hasnul. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman dan ilmu dengan kami.
manakala Cik Syahmi pula adalah lulusan undang-undang daripada Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws UIA, tempat saya mengajar dulu. Saya dulu mengajar di UIA, Syahmi 21 tahun hingga 2013. Dan kemudiannya menyambung Bachelor of Laws, maksud dia double degree. Dan pengalaman sebagai peguam daripada tahun 2020 sehingga sekarang di dalam bidang syariah, litigasi dan juga corporate. Saya ucapkan syabas kepada anak muda ini dan semoga terus berjaya dalam bidang yang diceburi. Kepada Najmi Syafiqah yang berada di belakang tabir, Ustazah Fatimah Syarha yang merupakan tunggak utama Usrah Tautan Hati ini, tapi beliau minta saya uruskan usrah kali ini sebab berkaitan dengan harta pusaka. Kita mohonkan keampunan daripada Allah untuk segala kesilapan yang mungkin telah kita lakukan semasa berbincang hari ini. Segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada kita sendiri. Jadi saya sudahi dengan aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat, dan kita sudahi majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Terima kasih semua. Semoga berjumpa lagi insya-Allah. Dan Najmi semua, Afiqah, Rokimah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.